Untung jual jersey boleh cover keseluruhan yuran perpindahan pemain. Betul atau salah? Assalamualaikum, hampa bersama dengan aku, Mak Zaid. Hari ini kita akan bincangkan topik tu. Tapi sebelum aku mula, siapa yang belum subscribe, bolehlah ringan-ringankan tangan berbuat demikian. Bukan apa, sebab dekat rumah anak bini dia tanya bila nak capai 30k, tapi sampai sekarang ni aku tak ada jawapan untuk mereka. Jadi tolong kami untuk reach 30k sebelum hujung bulan ni. Alright, masuk topik ni, kita baru saja witness satu transfer window yang aku rasa paling gila dalam hidup aku. Dua greatest of all time player berpindah dalam satu window. Banyak juga kelab yang buat lavish spending, sedangkan efek Covid masih terasa. Kelab-kelab tu bukan Liverpool lah. Liverpool apa pun tak buat. Bila berlaku big signing, mulalah ada penyokong dengan confidence yang cakap transfer Bang Undo ni seminggu je MU boleh tapau balik duit, ataupun gaji Messi setahun bersamaan dengan sejuta helai jersey PSG yang terjual. I hate to break the bubble, tapi kenyataan ni sangat-sangatlah palatau. Tak ada lagi kelab dalam Europe aku rasa yang setakat ni directly dapat duit hasil daripada penjualan jersey. Jadi untuk tahu lebih lanjut pasal benda ni, jom layan sekali. Dalam bisnes apa pun, maximizing profit ialah objektif utama. Syarikat pembekal jersey contohnya Adidas, Nike, Puma juga tak terlepas daripada benda ni. Mengikut standard industri, pembekal-pembekal jersey ni akan dapat sekitar 85 ke 90% daripada harga sehelai jersey. Baki 10 ke 15% tu barulah kelab dapat. Itu pun ada syarat lagi. Bila KPI unit terjual dicapai, barulah dapat 10 ke 15% tu. Daripada 10 ke 15% pula, kelab bukanlah dapat semua. Ada pula bahagian untuk pemain disebabkan hot image. Jadi in the end, kadang-kadang tu kelab hanya dapat 7% commission untuk sehelai jersey. Dan benda yang aku sebut ni tak terlepas even untuk Bayern Munich. Sebab apa aku sebut Bayern Munich? Sebab kalau ikutkan tu, Bayern Munich ni dikira kabel cekang lah. Sebab kita tahu Adidas tu tajuk mereka, tapi Adidas juga ada saham dalam kelab. Conflict of interest. But still, Bayern Munich tak dapat pun percentage yang tinggi. Cuma ada sikit special treatment, which is Adidas akan buat special design untuk Bayern Munich setiap musim. That's it. Jadi apa hal yang bahagian pembekal jersey ni tinggi sangat? Sedangkan kalau ikut-ikutkan tu, mereka yang perlukan kelab. Jawapan dia, football club is football club. Yang bermaksud, mereka tak ada kepakaran untuk handling segala macam infrastruktur untuk manufacturing dan production line. Tak ambil kira lagi online shop, promotion, lesen khas untuk Sports Direct, Al Ihsan, JD Sports, distribution, operation yang totally different daripada operation football club. Jadi disebabkan itulah mereka dibayar mahal untuk handling segala macam benda ni. Perjanjian setiap kelab dengan pembekal jersey akan berbeza. Contohnya dalam kontrak, ada yang tertulis kalau menang piala akan dapat bonus tambahan. Ada pula yang tulis kalau miss out Champions League untuk 2-3 musim berturut-turut akan kena denda. Berapa banyak kelab akan dapat tu bergantung kepada dia punya status masa tu, position dia, adakah dia strong ataupun masa tu dia tengah out of top 4, dan juga kebijaksanaan director untuk kelab tu. Kita ambil contoh MU. Pada tahun 2014, Adidas dan MU sign kontrak terbesar dalam EPL yang bernilai 75 juta setahun selama 10 tahun. Walaupun detail perjanjian ni kita tak boleh tahu secara mendalam, apa yang pasti MU akan dapat garanti 75 juta setahun dan 10 ke 15% commission macam yang aku sebut tadi selepas KPI tercapai. Untuk relate dengan keadaan sekarang, kita kena masuk kelas matematik. First sekali, kita akan assume yang MU hanya akan dapat percentage commission yang aku sebut tadi tu selepas terjualnya 3 juta unit. Maksud kata, unit ke 3 juta satu, baru commission tu akan start kick in. Aku bagi satu senario. Faizal Lingard beratur dekat Old Trafford selama 4 jam untuk beli jersey hero dia. Ada nama Ronaldo dekat belakang, ada nombor 7. Sehelai jatuh lebih kurang harga 60 pound. Let's say kita assume yang MU akan dapat commission around 7%. 7% daripada 60 pound sama dengan 4.2 pound. Sekarang kita estimate cost Ronaldo. Euro perpindahan 12 juta dan gaji setahun 20 juta. Total cost untuk 2 tahun ialah 52 juta. 52 juta bahagi dengan 4.2 bersamaan dengan 12.4 juta helai. Untuk cover keseluruhan kos Ronaldo, MU kena jual ekstra 12.4 juta helai. Sebagai konteks, sebagai comparison, tahun lepas satu dunia MU cuma jual 3.4 juta helai jersey. Aku tahu bila Ronaldo masuk ni confirm jersey tu makin sold out, makin ada peningkatan dari segi percentage, mungkin 60%, mungkin 70%. Tapi untuk naik 200%, untuk naik 300%, aku rasa memang mustahil. Walaupun MU ni salah satu kelab yang memang worldwide terkenal satu dunia. Okay, even lah yang mustahil tu tiba-tiba terjadi, kita jangan lupa yang MU juga kena bayar signing on fee dan juga agent fee yang aku yakin memang harga sangat-sangat tinggi. Contoh kedua, Liverpool dan Nike. Liverpool baru saja sign kontrak dengan Nike setahun lepas kontrak dengan New Balance habis. Pada awalnya aku tengok kontrak ni nampak macam berat sebelah,
sebabnya Liverpool hanya dapat 30 juta. MU macam aku sebut tadi dapat 75 juta. Sedangkan Liverpool baru saja menang Champions League, baru saja menang EPL. Tapi bila tengok kepada aspek pecahan profit dan juga kekuatan brand Nike itu sendiri, aku rasa benda ni memang akan beneficial untuk Liverpool for the long run. Dalam kontrak tu, Liverpool masukkan syarat untuk setiap merchandise yang terjual, Liverpool akan makan komisen 20%. Anggarannya Liverpool akan dapat sekitar 70 ke 80 juta pound setahun. Komen aku, deal ni nampak macam game changer sebabnya bagi aku tak semua orang mampu beli jersey. Kadang-kadang tu jersey cuma pakai kopi ori je daripada pedang besar, tapi kasut, topi, t-shirt, semuanya brand Nike yang original. Jadi dari situ pun dah boleh untung dah. Idea Liverpool tu sendiri nice lah. Dia nak jadikan merchandise ni fashionable and trendy. Sama macam collab PSG dengan Nike Air Jordan. Hampa pernah kan tengok kawan-kawan yang pakai baju NBA, LA Lakers. Padahal haram pasal NBA ni dia tak tahu pun. Benda tu lah yang sekarang ni pembekal jersey cuba buat, cuba perkenalkan untuk semua orang pakai produk dah. Naik turun percentage penjualan jersey ni bukan satu statistik yang sia-sia. Semakin popular club tu, semakin tinggi value dia dekat mata pembekal. Jadi bila ada kontrak extension ataupun dia nak deal kontrak baru, depa ni boleh demand harga yang lagi tinggi, kontrak yang lagi tinggi daripada value sekarang. Aku akan stop dulu dekat ni. Video ni agak ringkas, aku cuma nak sentuh surface je. Kita boleh faham secara ringkas pasal industri ni. Don't forget to like, subscribe, share this content. Stay safe. I'll see you when I see you. Bye bye.